Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Huh. Izinkan saya untuk bersimulasi daripada pendapat saya, pengalaman hidup saya. Proposal adalah satu proses yang sepatutnya cantik dan indah. Satu situasi di mana ditunggu-tunggu harinya oleh postgraduate. Okey, bagaimana itu berlaku? Contohnya begini. Seseorang postgraduate yang telah mendaftar, katalah di Universiti A, itu bermakna dia telah layak untuk menjadi calon di universiti tersebut. Dalam perkataan yang lebih mudah, dia telah menjadi anak kepada jabatan ataupun fakulti di mana dia mendaftar dan telah menjadi suatu aset kepada supervisory committee untuk melahirkan pelajar yang akan menghasilkan satu research yang baik. Okey, dan sepatutnya mereka yang layak ini tidak ada masalah untuk menghabiskan pengajian kecuali atas sebab-sebab sikap yang tidak bertepatan sebagai seorang researcher. Contohnya, dia mengambil jalan mudah, plagiat, dia tidak buat research, lepas tu dia fabricate data. Itu saja yang kita anggap sebagai tidak layak untuk menjadi seorang researcher. Selain daripada itu, mereka yang bersungguh-sungguh, mereka yang ingin mendalami pelbagai aspek penyelidikan, sepatutnya tidak menghadapi banyak masalah ya. Okey. Apa yang saya cuba nak simulasikan begini. Bila pelajar masuk katakan pada jabatan A, maka dia menjadi aset kepada jabatan tersebut dan juga aset kepada industri dan bakal aset kepada negara. Tanggungjawab fakulti, jabatan, institut apa pun namanya adalah untuk groom pelajar ini supaya dia menghasilkan proposal yang baik. Kerana sebagai seorang pelajar yang novice, yang maybe tak nampak banyak perkara berbanding dengan pakar-pakar di tempat tersebut yang maybe berpengalaman 20 tahun, 30 tahun, yang maybe telah melalui banyak perkara-perkara yang menjadikan mereka jauh lebih matang. Okey, dengan pengetahuan yang sangat mendalam. Jadi kita tidak boleh paksa pula yang novice itu untuk dalamkan apa yang mereka nak buat kajian, kerana semakin dalam mereka cuba gali, sebenarnya mereka tak faham. Okey, sebab pemahaman ini memerlukan sesuatu masa, jangka masa. Jadi untuk menyediakan proposal dalam satu semester, tidak cukup masa itu untuk menjadikan mereka cukup matang. Tidak mungkin dalam satu semester mereka boleh menguasai semuanya. Dan dengan itu kita boleh jangkakan bahawa proposal yang mereka hasilkan itu tentulah proposal yang premature. Okey, jadi tugas supervisory committee sekurang-kurangnya meletakkan asas yang kokoh kepada proposal pelajar tersebut, meminta dia membaca dan juga menguasai aspek-aspek asas daripada literature, metodologi, asas ya. Takkan mungkin dia boleh mendalaminya. Kerana apa? Kerana mereka belum lagi melakukannya. Tetapi asas itu perlu dikuasai. Okey, jadi bila itu berlaku dengan penguasaan asas begitu, maka proposal terhasil adalah bertahap asas dan dia adalah bersifat amendment. Okey, subject to change, boleh diperbaiki. Maka selepas satu semester ataupun katalah satu semester setengah, lepas 2 semester, satu semester setengah, whatever, maka diadakan suatu pembentangan. Dan ketika ini pelajar tersebut membentang di hadapan jawatan kuasa panel lain yang bukan daripada jawatan kuasa supervisory-nya sendiri. Malah dijemput pelajar-pelajar yang lain untuk sama-sama belajar dan sama-sama maybe memberi pandangan kalau ada. Tapi saya percaya selalunya kalau postgraduate yang baru ni dia diam je. Okay, ya. Jadi apabila perbentangan itu berlaku, itu sebagai satu latihan untuk postgraduate tersebut membentangkan apa yang dia faham setelah nasihatkan oleh jawatankuasa supervisory committee. Okey, tentulah
ada substance, ada elemen dan ada keperluan. Ada sebab kenapa tajuk itu dipersetujui, research method itu dipersetujui dan analisis data itu dipersetujui oleh Jawatankuasa Supervisory Committee. Dan tentulah pelajar tidak akan ada ruang untuk mendalaminya kerana analisis itu perlu ada data dan perlu dilakukan sendiri. Jadi bila sampai masa pembentangan, maka itulah saatnya menggembirakan postgraduate kerana dia tahu itulah masanya yang lebih komprehensif, pandangan yang lebih terbuka, pandangan daripada pelbagai perspektif aspek kepakaran akan dia perolehi supaya proposal tersebut boleh dimantapkan. Apa-apa yang supervisory committee terlepas pandang, cadangan-cadangan baik akan diterima dan akan diperbaiki, termasuklah sekiranya perlu pertukaran tajuk, sekiranya perlu pertukaran metod. Okey, itu bukan satu isu tetapi ia sebagai satu kelebihan dalam dalam pembentangan tersebut. Dia mendapat sesuatu yang selama ini maybe banyak pihak yang terlepas pandang, terutamanya pihak-pihak yang menasihatkan pelajar ataupun calon tersebut. Okey, jadi itu satu yang menggembirakan, satu situasi di mana kita berbincang dalam suasana kekeluargaan dalam fakulti yang sama. Bukan kita nak memberikan suatu pandangan dan akhirnya menolak proposal tersebut. Kita memberi pandangan untuk memperbaikinya dan dalam nada yang pelajar rasa seronok mendapat pandangan-pandangan yang tersebut. Dia punya environment, dia punya temperature itu mestilah temperature kekeluargaan. Okey, yang harmoni, yang menunjukkan betapa concernnya pakar-pakar daripada jabatan yang sama terhadap calon-calon yang bukan calon dia sendiri tetapi calon-calon rakan-rakannya juga. Kerana student dia juga, student panel itu juga nanti akan membentangkan proposalnya dan dia akan mendapat satu environment yang sama. Okey, ada proposal yang kita rasakan hampir lengkap, maka maybe diberikan pandangan yang sedikit saja, tetapi ada maybe proposal yang problematik di sana sini, dan kita berikan pandangan yang lebih banyak comparekan dengan proposal yang lain. Jadi itu satu situasi yang kita tunggu-tunggu calon-calon PhD dan master tunggu-tunggu, kerana selepas ini dia akan rasa lebih confident untuk menjalankan kajiannya setelah dinilai oleh pihak-pihak yang lebih ramai dalam fakulti yang sama dengan semangat kekeluargaan secara yang lebih komprehensif. Okey, itu semangat yang saya mahu sekiranya ditanya macam mana proposal itu sepatutnya berlaku. Okey, jadi pelajar akan cepat buat proposal, tanya supervisor dia, maybe supervisor dia kata okay, sekurang-kurangnya kita ada 5 pertemuan, you kena present 2 kali dalam Jawatankuasa Supervisory Committee, dan bila kita berpuas hati mencapai satu tahap di mana boleh dibentang dalam proposal di peringkat jabatan, di peringkat fakulti, maka kita lepaskan anda supaya anda dapat pandangan-pandangan yang lebih baik, pandangan-pandangan alternatif untuk diambil kira untuk memantapkan proposal anda. Jadi itu semangat yang sepatutnya muncul, keharmonian kekeluargaan dalam sebuah fakulti. Okey, janganlah telefon saya, doktor takut, doktor doakan saya, doktor ni. Oh ya, apa ni? Oh ni saya dengar tu macam rasa nak pergi berjuang di medan. Okey, sama ada balik membawa kejayaan ataupun mati syahid di sana. Okey, itu adalah pandangan saya dan saya tak nampak pandangan itu bermasalah, dan saya lebih yakin bahawa itulah sepatutnya semangat kerana ada banyak universiti-universiti di luar sana yang ternama yang melakukan operasi tersebut, dan saya sebahagian daripada yang bernasib baik berada dalam situasi yang saya nyatakan tadi. So itu saja, saya dah sampai ke UPM. Mudah-mudahan ini memberikan satu bahan pemikiran untuk kita bersama pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I love you.